Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya ucapkan kepada pensyarah saya, Dr. Zain. Nama saya Nur Nabilah binti Nazri, 71004. Sebelum saya memulakan pembentangan saya ingin memperkenalkan ahli kumpulan saya. Pertama, ahli kumpulan saya terdiri daripada 6 orang pelajar. Pertama ialah saya sendiri, Nur Nabilah binti Nazri. Kedua ialah Nur Frizanah binti Arba'in. Ketiga ialah Angela Limau anak pantau. Keempat ialah Aisyah binti Ahmed. Kelima ialah Siti Nur Atirah binti Kamaluddin. Dan keenam ialah Nur Syazwani binti Ikwan. Keenam-enam kami telah berjaya menyediakan satu laporan penuh mengenai peranan falsafah fikiran dalam sains kognitif. Baiklah, saya akan teruskan pembentangan ini dengan bahagian pertama saya iaitu pengenalan. Di bahagian pengenalan, kita ingin mengetahui apa sebenarnya yang boleh dikatakan dengan minda dan bagaimana minda itu bekerja dan apakah perkaitan di antara emosi, persepsi dan pemikiran. Ini adalah semua persoalan yang berkaitan dengan falsafah fikiran ataupun falsafah minda. Sejak Descartes, 3 persoalan telah mendominasi falsafah fikiran dalam tradisi analitik. Soalan yang sering diajukan ialah mereka adalah fikiran dan fikiran. Bagaimana alam semesta dapat ditafsirkan oleh akal? Ketiga, apa yang sedar? Okey, itu adalah bahagian untuk secara umum tentang falsafah minda. Sekarang kita pergi berkaitan dengan sains kognitif. Okay. Secara umum, apa yang dimaksudkan dengan sains kognitif? Sains kognitif adalah mungkin untuk meringkaskan tentang kajian saintifik minda antara disiplin ataupun dalam bahasa Inggerisnya scientific interdisciplinary. Kaedah saintifik adalah metodologi utama, walau beberapa metodologi lain turut menyumbang seperti yang kita lihat. Pendekatan interdisiplinarnya adalah ciri sains kognitif. Ia mendapat manfaat daripada usaha para penyelidik yang bekerja di pelbagai bidang. Ini termasuk falsafah psikologi, linguistik, kecerdasan buatan, robotik dan ilmu saraf. Setiap bidang membawa koleksi instrumen dan perspektif yang beragam dengannya. Baiklah, sebagai tambahan kepada jumlah semua bidang ini, istilah sains kognitif berlaku untuk persimpangan mereka atau kerja penumpuan pada masalah tertentu. Dalam pengertian ini, sains kognitif seperti setiap disiplin itu sendiri bukan satu bidang kajian tetapi usaha bersama antara penyelidik yang bekerja di bidang yang berbeza. Tambahan pula, yang tertua dari semua bidang sains kognitif adalah falsafah. Ia menelusuri asal-usul sejarah sejak zaman Yunani kuno. Sepanjang banyak sejarah manusia yang direkodkan, para ahli falsafah telah terlibat berusaha merumuskan dan menangani persoalan asas mengenai alam semesta. Pada hampir semua topik, pendekatan ini bebas untuk meneliti hampir semua jenis masalah penting. Mulai dari inti kehidupan hingga pemerolehan pengetahuan, politik, etika dan kecantikan. Ahli falsafah minda menumpukan perhatian kepada persoalan asas mengenai intipati dan ciri minda. Ikatan yang menyatukan sains kognitif adalah topik minda dan sebahagian besarnya penggunaan kaedah saintifik seperti saya perkatakan pada mulanya iaitu mengenai falsafah minda. Dan falsafah minda ini adalah satu perkaitan yang rapat dengan sains kognitif. Akhir sekali, dalam laporan penuh kami akan menguraikan dengan lebih lanjut mengenai topik falsafah minda ini. Kerana falsafah fikiran atau falsafah minda ini berkaitan dengan sains kognitif yang berkaitan dengan masalah badan minda, fizikal dan functionalism, persepsi, khayalan mental dan emosi, niat dan perwakilan mental. Terdapat juga penilaian mengenai peranan falsafah minda dan sains kognitif. Maka dari itu, di dalam laporan kami akan sertakan rujukan dan penjelasan yang lebih mendalam tentang falsafah minda dari segi penilaian maupun huraian setiap falsafah tersebut. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Syazwani binti Ikwan dengan kod matrik 71140. Saya akan menjelaskan tentang 2.0 iaitu penghujaan berdasarkan tajuk yang kami pilih iaitu The Role of Philosophy of Mind in Cognitive Science. Sains kognitif boleh definisikan sebagai kajian bagaimana
minda berfungsi dan berkelakuan. Oleh itu, sebagai bidang kajian ilmiah, sains kognitif memerlukan penerapan beberapa disiplin ilmu seperti ilmu saraf, kecerdasan artifisial dan juga falsafah untuk memahami bagaimana otak kita berfungsi. Oleh itu, pada bahagian 2.1 iaitu penghujahan pertama, saya telah menghujah tentang masalah minda yang berinteraksi dengan badan, dan keduanya adalah fizikal seseorang, dan juga yang ketiga adalah fungsi otak kita dalam kehidupan seharian. Terima kasih. Seterusnya, antara perkara yang berkaitan dengan fungsi otak ialah persepsi, gambaran mental dan juga emosi. Menurut ahli filosofi, persepsi merupakan salah satu gambaran manusia untuk dunia yang nyata. Antara perkara yang berkaitan dengan persepsi ialah ilusi, mimpi dan juga halusinasi. Gambaran mental pula berkaitan dengan fenomena mental, di mana manusia akan menggambarkan sesuatu perkara melalui minda mereka. Emosi berkaitan dengan perasaan manusia seperti marah, gembira, sedih dan sebagainya. Emosi sangat berkait rapat dengan reaksi tubuh badan. Sebagai contoh, apabila kita sedih, kita akan mengalirkan air mata. Seterusnya, fungsi otak juga berkait dengan kesungguhan dan perwakilan mental. Sesetengah manusia lebih mempercayai benda yang tidak wujud. Sebagai contoh, ada yang mempercayai dengan kehadiran benda yang tidak nampak seperti roh dan juga hantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aisyah binti Ahmed. Nombor kad matrik saya 68979. Saya akan membentangkan tentang kesedaran NetBlock. NetBlock mencadangkan bahawa ada dua jenis kesedaran. Yang pertama adalah kesedaran akses, iaitu terbuka untuk penyelidikan orang ketiga. Manakala untuk kesedaran yang kedua ialah kesedaran secara fenomena yang mempunyai dua daya. Yang komponen pertama tidak dapat ditolak. NetBlock telah mendakwa bahawa kesedaran akses dan kesedaran fenomena berinteraksi, tetapi jika tanpa kesedaran fenomena, mustahil untuk memiliki kesedaran secara akses. David Papinian setuju tentang pandangan ahli fizik yang mengenai kesedaran, menyatakan bahawa mental mempunyai kesan fizikal. Saya bagi contoh, jika anda angkat tangan, proses mental anda akan mengangkat tangan yang memberi kesan fizikal kepada tangan anda untuk mengangkat. Yang ini tetapi walau bagaimanapun, ini telah disangkal oleh dualisme dogma yang menyatakan bahawa akal dan badan adalah dua perkara yang terpisah. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Atira, 71626. Hari ini saya akan membentangkan evaluasi falsafah, persepsi dan functionalism. Falsafah saintifik seperti yang dinyatakan merupakan masalah minda dan badan hubungan antara teori sains dan persekitaran yang sering diabaikan oleh sains. Kursus falsafah yang mempromosikan bukanlah satu yang baru. Sebagai contoh, teori saintis naturalistik sering menekankan perlunya mengganti amalan saintifik. Ini penting untuk mempunyai hubungan yang bermanfaat antara penyelidikan falsafah dan kajian amalan saintifik yang sebenarnya. Functionalism adalah penerangan mental yang sah. Ciri-ciri dipandang mempunyai peranan yang berfungsi sepenuhnya daripada kesan tingkah laku yang ketat atau hubungan fizikal atau sifat keadaan mental yang tidak material. Teori behaviorisme ini diidentifikasi sebagai functionalism. Functionalism menjadi semakin popular di kalangan kumpulan falsafah dan ahli sains saraf kerana banyak faktor. Falsafah yang menjadikan kebanyakan materialistik dan saintis neuro telah mendapat tempat dalam masyarakat yang kebanyakannya materialistik. Persepsi adalah penggunaan panca-indera kita untuk memperoleh pengetahuan di dunia di sekitar kita. Terdapat 5 daya, iaitu mata, sentuhan, pendengaran, bau dan rasa. Ilusi dan halusinasi menyajikan masalah teori maklumat. Sebagai contoh, jika diri kita dapat menipu kita, bagaimana kita dapat memahami bahawa objek muncul, kecuali kita sudah tahu bahawa panca-indera kita memperlihatkan sesuatu sebagai adanya. Walau bagaimanapun, subjek utama dalam persepsi adalah bagaimana kita mentafsir dan salah mentafsirkan keadaan di dunia di sekeliling kita.
Sebilangan ahli falsafah menjawab dengan menganggap bahawa pengalaman kita terhadap objek material dimeditasi oleh kesedaran entiti atau sifat berdasarkan fikiran, umumnya disebut sebagai data atau idea kesan real. Hai, nama saya Angela Lima, warna pantau. Nomor metrik saya iaitu 69084. Saya akan menjelaskan 3.0 iaitu penilaian berdasarkan tajuk yang kami pilih iaitu The Role of Philosophy of Mind in Cognitive Science. Pertama, tidak ada bahagian kehidupan mental kita yang lebih penting untuk kualiti dan rasa hidup kita daripada emosi kita. Oleh itu, tidak mengherankan bahawa kebanyakan ahli falsafah klasik yang hebat mempunyai teori perasaan yang dapat dikenali. 6 emosi asas yang disebutkan oleh Ekman hanyalah sebahagian daripada berbagai jenis emosi yang dapat dialami orang. Walaupun terdapat perbezaannya, cara rasionaliti yang berbeza berkongsi satu sifat penting yang merangkumi kepercayaan proposisi, khususnya kepercayaan dan keinginan. Pembinaan moden merupakan satu pendekatan penting untuk membuat teori dengan apa yang berlaku di dunia.